Apa yang kejap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah hari ini sama-sama kita akan belajar dalam kelas online pendidikan Islam. Jadi sebelum kita mulakan kelas, sama-sama kita bacakan doa sama-sama bacakan doa. Saya baca doa dan kamu aminkan bacaan doa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, pastikan kamu punya mikrofon tutup kecuali kalau kamu ada soalan nak tanya. Jadi alhamdulillah, saya harap semua sihat. Setelah hari ketiga untuk PDPR kali ini, hari yang ketiga kita belajar daripada rumah. Jadi hari ini, pada waktu ini adalah waktu pendidikan Islam. Jadi hari ini kita nak tengok satu tajuk baru yang sebelum ni kita tak pernah belajar lagi, berkaitan dengan hadis. Jadi hari ini kita nak tahu apa dia pengertian hadis, apa pentingnya hadis, dan juga contoh hadis yang saya akan bawa pada hari ini. Dan sebelum ni pun saya dah maklumkan yang boleh rujuk buku teks, buku surat 37 kan, berkaitan dengan yang muda dikasihi dan yang tua dihormati. Seterusnya kita akan tengok kesan jika kita mengamalkan sifat-sifat ataupun adab menghormati orang tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Sebelum kita teruskan pembelajaran, saya nak sama-sama kita tengok video yang saya sediakan. Sama-sama kita tengok. Sekejap. Hadis tiga yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahawa Nabi SAW laisa minna man lam yarham saghiran wa yuwaqqir kabirana. Bukanlah dari kami orang yang tidak menyayangi orang yang muda dari kami dan menghormati orang yang lebih usia daripada kami. Apakah pengertian dan hadis ini? Hadis semua perkara yang disebutkan kepada Rasulullah SAW dari segi perbuatan kuat. Kepentingan hadis kerana ia sumber yang kedua hadis berfungsi menjelaskan secara rinci. Berikut adalah menghormati orang tua, memberi salam, berbicara dengan nada yang sopan, memanggil dengan panggilan terhormat, mewujudkan yang baik, minta nasihat dan bimbingan, menasihati dengan kata yang baik, sopan santun dalam berbicara, taat kepada orang tua, lihat mereka kasih sayang, bersikap lemah lembut, dengan tulang untuk membantu, menunjukkan teladan yang baik, mendahulukan orang tua dalam semua perkara. Kesan menghormati orang yang lebih disayangi dan dihormati, keluarga hidup bahagia, masyarakat hidup aman, orang muda lebih sopan, wujud kerjasama dalam semua urusan. Kesan menghormati orang lebih kehidupan lebih diberkati oleh kehanganan jiwa,
kehidupan masyarakat lebih harmoni, wujud kasih sayang antara yang muda dan yang tua, kasih Allah dan Rasul. Baik, itu sedikit video berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan hadis, yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Jadi kita tengok nota berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Baik, hadis tahun 3, mengasihi yang muda, menghormati yang tua. Sebelum ni kita belajar Al-Quran, kita bawa ayat Al-Quran, ataupun adab, ataupun kita belajar sirah, hadis Nabi. Hari ini kita nak tengok berkaitan dengan hadis. Apa yang dimaksudkan dengan hadis? Tadi dalam video tadi ada disebutkan apa dia pengertian hadis. Jadi kita tengok apakah pengertian hadis. Hadis ni apa sebenarnya? Orang sebut hadis ni apa dia? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ni semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis. Tapi ada beberapa perkara, sama ada dari segi perkataan, daripada segi perkataan Nabi, apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi cakap, ataupun perbuatan, apa yang Nabi buat, ataupun pengakuan, apa yang Nabi akui. Dan yang keempat, sifat baginda. Ada 4 perkara yang disandarkan kepada Nabi. Jadi 4 perkara ni kita sebut dia sebagai hadis. Saya ulang semula pengertian hadis. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari segi perkataan, apa yang Nabi katakan. Perbuatan, apa yang Nabi buat. Contohnya solat. Nabi solat tu, macam mana perbuatan Nabi tu. Itu adalah hadis. Kemudian pengakuan, apa yang Nabi akui, dan sifat baginda. Itu adalah pengertian hadis. Hadis ni ialah apa-apa yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada segi perkataan. Kalau tengok sebelah ni, ini contoh perkataan Nabi. Nabi kata bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil. Itu Nabi cakap. Maksudnya apa yang Nabi cakap tu adalah hadis. Apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat. Contohnya dalam Al-Quran sebut aqimus salah. Dirikanlah solat. Macam mana nak solat? Nabi tunjukkan cara-cara nak solat. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu solat sebagaimana kamu tengok aku solat. Nabi kata. Dan bila sahabat tengok Nabi solat, cara macam mana qiyam, macam mana rukuk, macam mana sujud, kemudian sahabat-sahabat Nabi ikut. Kemudian pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi, sama ada Nabi kata ya ataupun tidak, ataupun Nabi diam. Contohnya dalam satu peristiwa, sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh ke makan biawak padang pasir? Biawak padang pasir. Nama dia Top. Boleh makan ke? Nabi tak cakap ya, Nabi tak cakap tak. Tapi Nabi diam aja. Diam ni maksudnya
uh, dia tidaklah haram, dia taklah tak boleh, dia tidaklah uh, berdosa. Maksudnya dia boleh makan biawak, padang pasir ataupun dog. Maksudnya daripada apa yang Nabi buat tu, pengakuan Nabi tu menunjukkan yang biawak padang pasir ini boleh dimakan dan ia disandarkan. Itu adalah pengakuan Nabi dan ia adalah hadis ataupun sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersifat apa? Yang kita belajar ada 4 sifat Nabi, yang kita dah belajar sebelum ni. Tabligh, sifat Nabi tabligh. Tabligh ni apa? Tabligh ni menyampaikan. Nabi menyampaikan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sampaikan kepada umat. Jadi itulah maksud hadis. Itulah pengertian hadis. Baik. Seterusnya kita tengok apa pentingnya hadis ni. Apa pentingnya hadis? Baik. Hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Maksudnya hadis ni dia penting sebab apa? Sebab dia adalah sumber yang kedua selepas Al-Quran. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Sumber yang kedua adalah hadis. Kenapa kita kata hadis ini sumber yang kedua? Macam tadi saya bagi contoh. Dalam Al-Quran kata sallu. Dalam Al-Quran kata aqimus salah. Aqimus salah, dirikan solat. Cari dalam Quran tak ada macam mana cara nak solat. Cuma ada jugalah ayat yang kata rukuklah bersama-sama dengan orang rukuk. Sujudlah sama-sama sujud. Tapi macam mana cara dia? Jadi hadis inilah yang menerangkan, yang menjadi sumber hukum kepada selepas Al-Quran. Ataupun dalam Al-Quran tak ada sesuatu hukum. Tapi dalam hadis ini ada hukum. Macam tadilah, macam cerita tentang dog, padang pasir. Apa ni? Biawak padang pasir. Dalam Al-Quran tak ada pun boleh makan ke, tak boleh makan ke. Bila rujuk-rujuk dalam hadis, rupanya ada satu peristiwa yang Nabi kata, dia tak cakap tak boleh, tak cakap boleh. Tapi dengan perlakuan Nabi tu mengatakan dia boleh makan. Kemudian yang kedua, hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Dia penting sebab dia adalah hukum yang kedua selepas Quran, dan hadis juga berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Contohnya macam solat tadilah. Dia akan terangkan terus secara terperinci bagaimana cara nak solat, macam mana nak menunaikan haji, cara-cara menunaikan haji. Dalam Al-Quran tak ada, tapi dalam hadis dijelaskan balik secara terperinci, secara detail. Itulah kepentingan hadis. Itulah kepentingan hadis. Jadi inilah contoh hadis yang kita nak tengok. Berkaitan dengan yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Baik, saya bacakan. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Baik, saya nak minta di kalangan kamu baca hadis ni, boleh tak? Okey, sekejap saya pilih nama. Haris Darwish. Ada Haris Darwish? Haris Darwish, boleh buka mic?
Cepat, Haris Darwis. Tak berani pula. Nur Haris. Nur Haris. Boleh bacakan hadis? Senyap. Baik. Dengar ya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa yang kata? Ibnu Abbas kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda. Nabi kata apa? Bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami dan tidak pula menghormati orang tua kami. Nabi kata, Nabi tak mengaku umat siapa yang dia tak kasih kepada orang yang lebih kecil daripada dia. Nabi kata, Nabi tak mengaku umat, bukanlah termasuk golongan kami. Maksud dia, Nabi tak mengaku umat orang yang tak mengasihi ataupun tak menyayangi orang yang lebih kecil daripada dia. Dan tidak pula menghormati orang tua. Siapa-siapa yang tak kasihi, tak sayangi orang yang lebih muda daripada kita, ataupun tak hormati orang yang lebih tua daripada kita, Nabi tak mengaku kita sebagai umat. Ini maksud daripada hadis. Jadi macam mana cara kita nak mengasihi orang yang lebih muda dan macam mana cara kita nak menghormati orang yang lebih tua. Setakat ini saya ceritakan berkaitan dengan pengertian hadis, kepentingan hadis dan contoh hadis. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada. Ada soalan? Ada. Okey, baik. Kalau tak ada, kita teruskan. Kita teruskan kepada adab mengasihi orang muda dan juga adab menghormati orang tua. Kita tengok. Dalam adab mengasihi orang tua, orang muda ni saya senaraikan 5 adab. Bagaimana cara kita untuk menyayangi ataupun mengasihi orang yang lebih muda daripada kita, adik-adik kita tu, macam mana kita nak mengasihi mereka. Yang pertama, kita tengok berbicara dengan nada yang mesra. Maksudnya kita bercakap dengan adik kita, kita bercakap dengan orang yang lebih muda daripada kita, ataupun kalau sekarang kamu dah darjah 3, bercakap dengan adik-adik yang darjah 2, darjah 1, seterusnya ni, berbicara dengan nada yang mesra. Maaf ada gangguan. Baik. Berbicara dengan nada yang mesra, bercakap dengan nada yang mesra, cakap baik-baik, cakap elok-elok, jangan gaduh-gaduh. Itulah maksud dia. Macam mana cara kita, macam mana adab kita mengasihi orang yang muda. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Wujudkan hubungan yang baik, yang mesra dengan orang yang lebih muda daripada kita. Maksudnya, janganlah kita wujudkan pergaduhan dengan orang yang lebih muda daripada kita, adik-adik kita. Itu maksudnya. Yang ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik.
menasihati dengan kata-kata yang baik. Bagaimana cara kita bercakap dengan adik kita, bercakap dengan orang yang lebih muda pada kita, ataupun kita beri nasihat kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Kita tak nasihat mereka dengan kata-kata yang tak elok. Kita nak suruh orang yang lebih muda pada kita, ataupun kita nak suruh adik kita, jangan bising, tetapi kita gunakan suara yang kasar. Oi, jangan bising lah, sibuk je. Tak boleh macam tu. Kita nak nasihat, tapi kita nasihat dengan suara yang tinggi, dengan perkataan yang kasar. Tak boleh macam tu. Kalau kita nasihat, nasihatlah dengan kata-kata yang baik, dengan nada yang baik. Baik, seterusnya yang keempat, melihat mereka dengan kasih sayang. Melihat mereka dengan kasih sayang. Tak mau bergaduh-gaduh lah maksud dia. Dan yang kelima, yang terakhir, menunjuk contoh teladan yang baik. Kita tunjukkan contoh teladan yang baik kepada orang yang lebih muda daripada kita. Nak makan contohnya, ada adik kita, ada keluarga kita semua, kita tunjukkan teladan yang baik. Kita basuh tangan, kita baca doa. Bila adik kita tengok, bagus abang tu, bagus kakak tu, dia tunjukkan satu teladan yang baik. Itulah adab kita nak kasih kepada orang yang lebih muda daripada kita. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok adab menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana cara kita nak menghormati orang yang lebih tua daripada kita? Abang kita, kakak kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita yang lebih tua, atau siapa saja orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana cara kita nak hormat kepada mereka? Yang pertama, kita panggil mereka, memanggil dengan panggilan yang terhormat. Pakcik kita contohnya, tak ada kita panggil nama dia, Mat. Nama pakcik kita Mat, kita panggil Mat saja. Tak boleh lah. Panggil lah, kalau biasa panggil Pak Ngah. Begitu. Panggil dengan panggilan terhormat. Jangan panggil dengan panggilan yang biasa. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang panggilan yang kita ejek. Tak boleh macam tu. Kemudian yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Sentiasa kita minta nasihat daripada orang yang lebih tua daripada kita. Minta nasihat daripada kita. Minta nasihat daripada kakak kita. Minta bimbingan daripada ibu bapa kita. Sentiasa kita kena minta nasihat dan juga bimbingan. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat, kadang-kadang kita rasa betul, tetapi ianya tak betul. Baik. Kemudian yang ketiga, memberi salam. Kita sebagai yang muda, kenalah selalu ataupun membiasakan diri kita beri salam kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jangan tunggu orang yang lebih tua daripada kita beri salam pada kita. Sebab ini adalah adabnya. Orang yang muda beri salam kepada orang yang tua. Kemudian sopan santun dalam berbicara. Sopan santun dalam berbicara. Cakap elok-elok lah. Sama lah macam yang adab mengasihi orang muda. Dengan orang tua pun kita kena cakap elok-elok lah. Sopan santun, cakap baik-baik. Tak ada cakap tinggi-tinggi, tak ada teking-teking. Mak suruh buang sampah, kita tengking. Tak mahu macam tu. Cakap elok. Itu contoh. Baik, kemudian seterusnya, taat kepada orang tua. Apa orang tua suruh kita, kita taat selagi ianya tidak melanggar hukum Allah. Selagi tidak melanggar syariat
Ya. Jadi kita taat. Kalaulah orang yang lebih tua daripada kita suruh kita buat dosa, yang itu kita tak boleh taat. Ataupun orang yang lebih tua, kawan kita darjah 6 contohnya, suruh kita mencuri, kita tak boleh taat. Sebab itu perbuatan dosa. Tapi kalau dia suruh perkara yang baik, kita taat. Kita ikut apa yang dia mintalah. Baik. Kemudian seterusnya, ringan tulang untuk membantu. Sentiasa ringankan tulang kita untuk membantu orang yang lebih. Dan seterusnya, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Kita tidak bersikap kasar dengan orang yang lebih tua daripada kita. Dan yang terakhir, dahulukan orang tua dalam semua hal. Maksudnya kita dahulukan orang yang lebih tua daripada kita dalam sesuatu perkara. Jangan kita pula nak dahului mereka. Itu adabnya, kita hormat pada orang tua. Biar dia dulu buat apa, kita kemudian. Itu antara adab menghormati orang tua. Baik. Jadi saya dah terangkan beberapa contoh adab mengasihi orang muda dan adab menghormati orang tua. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, tak ada ya. Tak ada. Okey. Okey, baik. Jika tak ada soalan, saya yang akan bertanya kepada kamu. Saya akan bertanya kepada kamu. Saya ada kuis, ada soalan, beberapa soalan. Baik. Saya sebut nama boleh Saya sebut nama lah, senang kan. Jawab soalan saya. Boleh Okey, baik. Yang pertama saya nak Akil Naufal. Akil Naufal. Okey, Akil Naufal boleh buka mic. Yang lain jangan buka ya, yang lain tutup mic. Akil Naufal. Baik, sebelum saya terus kepada soalan saya tadi, di paparan kamu tengok ada kesan mengasihi orang yang lebih muda dan kesan menghormati orang yang lebih tua. Yang ini kita akan bincangkan minggu hadapan Baik, Akil Naufal bersedia Baik, Akil Naufal. Soalan yang pertama. Apakah maksud hadis? Apakah maksud hadis? A. Semua perkara yang disandarkan kepada malaikat Jibril. B. Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Isa AS. C. Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan D. Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Musa AS. Okey, saya nak Akil Naufal jawab. A, B, C atau D? C. C, apa dia? Cuba baca. Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, bagus Akil Naufal. C, jawapannya semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan yang kedua, saya nak ana tasbihah. Ana tasbihah. Akil Naufal boleh tutup mic. Ana tasbihah. Okey, baik. Ana tasbihah soalan kedua. Hadis ialah sumber hukum yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat selepas Al-Quran. Baik, mana jawapan dia? A, B, C atau D? B. B, apa dia B? Kedua.
kedua. Baik, bagus ana tasbihah. Hadis ialah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Baik, terima kasih ana tasbihah. Soalan yang ketiga, Ayan Uqasyah. Ayan Uqasyah. Okey, baik, bersedia ya. Soalan yang ketiga. Hadis berfungsi untuk A. membacakan, B. menuliskan dan C. menjelaskan hukum secara terperinci. Mana jawapannya? C. C. Apa dia C? Menjelaskan. Menjelaskan. Bagus. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Terima kasih Ayan Uqasyah, boleh tutup mic. Seterusnya, yang ketiga, Farin Amanda. Yang keempat, Farin Amanda yang keempat. Baik. Daripada Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak A. membenci, B. mengasihi orang yang lebih muda dan tidak A. merendahkan, B. memuliakan orang yang lebih tua. A atau B? B. B, apa dia? Mengasihi, memuliakan. Mengasihi, memuliakan. Bagus. Terima kasih Farin Amanda. Daripada Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan ataupun menghormati orang yang lebih tua. Ini hadis yang kita baca tadi. Baik, seterusnya soalan yang kelima, Fatin Fatini. Fatin Fatini. Okey, Fatin Fatini bersedia ya? Soalan kelima. Apakah adab menghormati orang tua? Apakah adab menghormati orang tua? A. Tidak mendengar nasihat mereka. B. Memanggil mereka dengan panggilan tidak sopan. C. Hanya melihat mereka mengangkat barang yang berat. Dan D. Sopan santun dalam berbicara. A, B, C atau D? D. D, apa dia? Sopan santun dalam bicara. Sopan santun dalam berbicara. Bagus, tahniah. Itulah jawapan yang tepat. Baik, terima kasih Fatin Fatini. Seterusnya, Firzah. Firzah Nur Iman. Soalan yang keenam. Siapakah yang wajib dikasihi? Siapa yang wajib kita kasihi? A. Orang muda. B. Orang tua. C. Bunga. D. Makanan. Mana satu? Orang tua. Orang tua. Baik, Firzah Nur Iman jawab, siapakah yang wajib dikasihi? B. Orang tua. Jawapannya kurang tepat ya Firzah ya. Jawapan yang betulnya adalah orang muda. A. Siapakah yang wajib dikasihi? Siapa yang wajib dikasihi? Orang yang lebih muda. Ya, terima kasih Fatin Firzah Nur Iman ya kerana berani juga mencuba. Terima kasih. Baik, seterusnya soalan yang ketujuh. Haris Darwish. Saya sebut lagi Haris Darwish sekali lagi ya. Haris Darwish. Siapa yang wajib dihormati? Soalan bertujuh, siapa yang wajib dihormati? A. Bunga. B. Haiwan. C. Orang tua. D. Orang muda. C. Orang tua. C. Orang tua. Tahniah. Bagus ya. Jawapannya betul. Siapa yang wajib dihormati? Orang tua. Dikasih orang muda, dihormati orang tua. Baik. Kisha Adlia. Kisha Adlia. Soalan ke-8. Hadis adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW kecuali A. Perkataan, B. Perbuatan, C. Pengakuan atau sifat baginda, D. Amalan orang biasa.
Mana satu? D. Kuat sikit kisah. D. Apa dia D? Cuba baca. Apa dia? D tu. Amalan orang biasa. Betul lah jawapannya. Amalan orang biasa. Ini bukanlah yang disandarkan kepada Nabi. Kalau sandarkan amalan orang biasa ni bukan katakan hadis. Terima kasih Kisha. Seterusnya arham. Arham. Kisha boleh tutup mic. Arham soalan nombor 9. Kenapa hadis penting? A. Sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. B. Menjelaskan hukum secara terperinci. C. Guna zaman sahabat sahaja. D. Untuk manusia berfikir. Baik Arham, mana satu jawapan? A, B, C ataupun D? A. Ya? A. A, apa dia A? Cuba baca. Sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Baik, sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Bagus, tepat jawapannya. Kenapa hadis penting? Hadis penting sebab dia adalah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis dia tak menjelaskan hukum secara terperinci ke? Hadis menerangkan hukum secara terperinci, tapi ini adalah fungsi hadis. Bukan dia adalah menunjukkan yang dia adalah kalau jawab ni pun hampir tepat, tapi yang paling tepat adalah A. Terima kasih, bagus Arham. Seterusnya Imran. Imran, soalan yang ke-10. Berikut adalah cara adab orang mengasihi orang muda. Berikut adalah cara adab mengasihi orang muda. Kecuali A. Bicara dengan nada mesra. B. Wujudkan hubungan yang baik. C. Nasihat dengan kata-kata yang kasar. Dan D. Tunjuk teladan yang baik. Mana jawapannya? C. Apa dia C? Nasihat dengan kata-kata yang kasar. Nasihat dengan kata-kata yang kasar. Bagus. Ini bukan cara kita mengasihi orang yang muda. Tak boleh kita nak menasihi orang yang lebih muda dengan kata-kata yang kasar. Terima kasih Imran. Bagus. Baik, seterusnya soalan yang ke-11. Za'bah. Berikut adalah adab menghormati orang tua kecuali juga Baik, A. Memanggil dengan panggilan terhormat. B. Meminta nasihat dan bimbingan. C. Mendahulukan orang tua. Dan D. Bersikap kasar. Mana satu jawapannya? Okey, Za'bah? Mana jawapan? Apa dia? A ke B ke C ke D? Okey, Za'bah? Mana yang bukan adab menghormati orang tua? Itu maksud dia. Mana? Cepat tak apa? Mana jawapannya? Kuat sikit, saya tak dengar. C. C jawapannya Dahulukan orang tua. Baik, terima kasih Za'bah. Okey, baik. Nombor 11 berikut adalah adab menghormati orang tua kecuali. Jawapannya
adalah di bersikap kasar. Ya, kita tak boleh bersikap kasar kepada orang tua sebab soalannya kecuali memanggil dengan panggilan terhormat. Ini adalah adab menghormati orang tua. Meminta nasihat dan bimbingan, ini adalah adab menghormati orang tua. Dahulukan orang tua, ini adalah adab menghormati orang tua. Bersikap kasar ini bukan adab menghormati orang tua. Dan soalan ke-12, saya ada 12 soalan saja. Soalan yang terakhir saya beri kepada Nik Nuraina Sufia. Bersedia ya? Nik Nuraina Sufia. Arham boleh tutup mic. Arham tutup mic. Okey, baik, terima kasih. Nik Nuraina Sufia bersedia. Soalan yang ke-12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi dan menghormati, bukan saling A menghargai, B membenci, C bekerjasama dan D peduli. Apa jawapannya? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi dan menghormati, bukan untuk saling B. Apa B? Membenci. Membenci. Bagus. Tahniah Nik Nuraina. Terima kasih. Baik, betul jawapannya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk saling menyayangi dan menghormati, bukan untuk saling membenci. Saya ada 12 soalan saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menjawab soalan. Kebanyakannya betul. Yang betul pun bagus, kamu mencuba ya. Baik. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Tak ada. Okey. Okey, baik. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya nak ulang balik apa yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar berkaitan dengan hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Saya ceritakan kepada kamu berkaitan dengan pengertian hadis, kepentingan hadis. Hadis berkaitan dengan yang muda dikasihi, yang tua yang dihormati, dan juga adab-adab menghormati orang tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Kamu boleh rujuk semula buku teks muka surat 37, baca dan terus fahamkan. Berkaitan dengan kesan ataupun kebaikan kita beradab kepada mengamalkan adab kepada orang muda dan juga adab menghormati orang tua ni, kita akan belajar, kita akan kongsi pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi jika tidak ada soalan, saya rasa cukuplah kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini dan amalkan adab mengasihi orang yang lebih muda dan juga kita amalkan, kita buat, kita dah belajar, kita buat bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua. Jadi itu saja. Terima kasih. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Bye. Bye. Okay.